Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi limpah dan kurnia untuk kita pada pagi ini. Kita dapat melihat sedikit dan sebanyak pecutan akhir kita di bulan Ramadan ni. Okay. Pecutan akhir kita di bulan Ramadan ni dengan kita melihat sedikit sebanyak apa amalan yang kita boleh lakukan di bulan Ramadan. Pertamanya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185. Ini adalah satu-satunya ayat yang ada sebut perkataan Ramadan. Kalau kita tanya kepada siapa-siapa pun, perkataan Ramadan dalam Al-Quran ada berapa kali? Jawapannya berapa? Perkataan Ramadan dalam Al-Quran ada satu kali saja. Inilah dia, satu-satunya ayat yang menceritakan tentang Ramadan, yang sebut perkataan Ramadan, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kalau kita perasan, perkataan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran ni, terjemahan dia Syahru, bulan Ramadan, alladhi, yang, unzila, diturunkan, fihi, di dalamnya, al-Quran. Dia tak sebut pun puasa, tak sebut perkataan puasa. Syahrul Ramadan alladhi kutiba alaikumus-siyam, tak sebut pun. Bulan Ramadan adalah bulan puasa, tak sebut macam tu. Jadi persoalan dia, kenapa tak sebut? Kenapa tak sebut bulan Ramadan itu bulan puasa? Ataupun kamu diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan. Kenapa tak sebut macam tu? Itu soalan dia. Jawapan dia, kalau kita tengok pada sejarah Ramadan, sebelum kedatangan Islam, orang-orang Arab di semenanjung tanah Arab telah pun menggunakan nama-nama bulan yang sedia ada, macam kita gunakan sekarang. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, semua tu dah ada. Tapi di dalam masyarakat Arab, bagi mereka bulan yang mulia adalah bulan Zulhijjah. Sebab apa? Sebab Zulhijjah ni bulan haji. Haji telah pun disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Lama dah. Haji ni dah diwajibkan lama. Bila kita kata haji dah diwajibkan lama, orang Arab pun kenal Nabi Ibrahim AS, dan orang Arab tahu Kaabah tu dibina oleh Nabi Ibrahim dan juga anak dia. Orang Arab tahu macam tu. Jadi orang Arab, dia lebih memuliakan bulan Zulhijjah. Bagi menambah lagi kemuliaan Zulhijjah tu, mereka mengharamkan bulan-bulan yang berkaitan dengan Zulhijjah. Apa maksud mengharamkan tu? Dia mengharamkan perang. Sebab orang Arab ni suka gaduh. Dia suka gaduh, suka perang kan. Jadi dia nak pergi bertolak menuju ke Mekah untuk buat haji tu, dia kena ambil masa. Jadi mereka mengharamkan juga berperang sebelum dan selepas bulan Zulhijjah, iaitu bulan sebelum Zulhijjah Zulkaidah, selepas Zulhijjah bulan Muharram. Nama pun bulan Muharram kan. Muharram tu maksudnya bulan yang diharamkan. Bila dah sebut macam tu, bagi mereka 3 bulan ni, Zulkaidah, Zulhijjah dengan Muharram ni adalah bulan yang mulia lah, bulan haram. Kemudian ada satu lagi bulan yang diambil di tengah-tengah. Sebab dia kata kalau kita sepanjang tahun perang pun penat juga. Jadi kita ambil satu lagi bulan di tengah-tengah, kita haramkan ataupun kita muliakan dia, iaitu bulan Rejab. Dia ambil satu lagi bulan Rejab. Tapi bulan Ramadan dah sedia ada dah. Bulan Ramadan dah ada dah dalam budaya Arab, dah ada perkataan Ramadan tu. Cuma bagi mereka bulan Ramadan ni bulan yang biasa je lah, bulan biasa macam bulan-bulan lain. Sehinggalah datang satu hari Nabi SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ni dikenali sebagai orang yang baik. Daripada dia tak jadi Nabi lagi, orang dah kenal dia, orang panggil dia sebagai gelaran Al-Amin. Maksudnya Al-Amin ni apa? Al-Amin maksudnya yang benar kan, yang jujur. Maksudnya orang dah kenal dia ni, budak Muhammad ni memang budak yang baik, budak yang jujur, tak pernah cakap bohong. Tiba-tiba ketika dia umur 40 tahun, maksudnya dah tua, dah dewasa, dah ada anak, dah kahwin semua. Ketika dia berumur 40 tahun, pada suatu hari dia duduk dalam gua Hira. Sebab apa? Sebab dia rasa tak patut seorang tu dia hidup macam ni je. Maksudnya kita kerja, kita besar, kita kahwin, lepas tu kita ada anak, lepas tu habislah, kita ulang balik. Maksudnya kita meninggal, anak kita pula ulang benda yang sama. Dia tak patut macam ni. Jadi dia mengambil keputusan untuk bersendiri dalam gua. Bila duduk dalam gua seorang-seorang tu, tiba-tiba datanglah satu malaikat yang kita sedia maklum lah, malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang dan memberikan wahyu pertama kepada Nabi kita daripada Al-Quran, iaitu dari surah Al-Alaq lah, surah Iqra, iaitu suruh baca.
Semenjak daripada peristiwa tu, Nabi Muhammad SAW turun daripada gua tu, sebab gua tu tinggi, dia duduk kat atas gunung. Dia turun daripada gua tu, dia bagi tahu kepada isteri dia. Isteri dia pun menenangkan dia, kata, relax kan, jangan takut, jangan takut. Memang takut lah kan, jangan takut. Macam mana dia nampak malaikat dengan rupa sebenar, bukannya nampak malaikat menjelma jadi manusia. Takutlah. Bila dah turun, dah ditenangkan oleh isteri dia, akhirnya Allah SWT bagi dia wahyu yang kedua. Dah tenang dah masa tu untuk dia berdakwah. Dia pun naik ke satu bukit di tepi Kaabah tu, namanya Bukit Safa. Tepi Kaabah ada satu bukit namanya Bukit Safa. Naik ke Bukit Safa tu, dia pun bagi tahu kepada kaum dia. Mula-mula dia tanya soalan dulu, dia kata, percaya tak kalau aku bagi tahu di belakang bukit ni ada tentera nak serang Mekah? Percaya tak? Kaum dia jawab, percayalah, sebab engkau tak pernah cakap bohong. Jadi lepas dah kaum dia percaya, Nabi pun cakap lah, Nabi SAW kata, kalau macam tu aku adalah seorang Nabi akhir zaman. Lepas tu kaum dia kata, oh celaka, penat kita berkumpul. Penat berkumpul kat sini, ingatkan ada masalah besar. Rupanya budak yang baik ni, nerd lah, kita kata budak nerd ni dah jadi gila lah. Dah jadi gila sebab dia ingat nampak malaikat. Jadi sejak daripada itu, Nabi pun mula dikenali sebagai orang penipu. Sebelum ni dikenali sebagai orang jujur. Sekarang ni dah dikenali sebagai orang penipu, orang gila, ahli sihir, macam-macam lah orang kenal dia. Tapi kalau saya tanya soalan, sebab kita tengah cerita pasal ayat ni, peristiwa Nabi jumpa dengan malaikat dalam gua tu, dia turun tu, dia dakwah kepada kaum dia tu, peristiwa tu berlaku bila? Jawapannya, peristiwa tu berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab itulah Allah sebut ayat ni. Allah kata, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Maksudnya, kalau kamu masih ingat lah, maksudnya sekalian, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabi, Nabi sendiri, kalau kamu masih ingat, bulan Ramadan ni adalah bulan permulaan turunnya Al-Quran. Belum puasa lagi masa tu, belum ada lagi syariat puasa, belum ada lagi. Bulan Ramadan adalah bulan mulanya turun Al-Quran. Hudan linnas, yang menjadi petunjuk, panduan bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi bayyinat, yang menjadi pemisah. Itu yang kita sebut tadi, Al-Furqan, yang memisahkan antara orang yang percaya kepada Nabi dan juga orang yang tak percaya dah kepada Nabi. Itulah beza dia. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang ada, tak bermusafir, siapa yang berada dalam negara masing-masing sewaktu bulan Ramadan tu, maka hendaklah dia berpuasa. Baru ada perkataan puasa kat penghujung ayat ni. Sebenarnya awal-awal tu tak sebut pun bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan yang mula dimuliakan oleh orang Islam dan juga oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana dia adalah bulan permulaan turunnya Al-Quran. Bukan sebelum ni, sebelum daripada Islam, sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, bulan-bulan haji. Bila dah ada Islam ataupun bila dah ada syariat puasa, bukan syariat puasa, bila dah ada Al-Quran, bila dah diturunkan Al-Quran, jadilah bulan Ramadan bulan yang mulia. Jadi soalan saya, bulan Ramadan jadi bulan yang mulia sebab apa? Jawapan dia, bukan sebab puasa. Bulan Ramadan jadi mulia sebab ada Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Mula turun dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan, kalau kita tengok lagi yang lain kan, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia dalam kalangan para anbiya, dalam kalangan Nabi-Nabi lain. Sebab apa? Sama juga, sebab Nabi kita, Nabi yang diturunkan Al-Quran kepada dia. Kita pula, kita adalah umat terbaik dalam kalangan umat Nabi dulu-dulu kan. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam. Kita juga umat yang paling baik. Sebab apa? Sebab kita adalah umat yang membaca Quran. Jadi kesimpulan dia, kemuliaan seseorang tu berkait dengan Al-Quran. Malam yang diturunkan Al-Quran, Al-Quran diturunkan pada malam apa? Apa nama malam yang diturunkan Al-Quran tu? Kita dah dekat dah. Malam Lailatul Qadar kan. Allah sebut dalam surah Inna Anzalna tu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam tu jadi malam yang paling mulia. Sama juga, bulan jadi bulan yang paling mulia, Nabi pun jadi Nabi yang paling mulia, umat jadi umat yang paling mulia, malam tu pun jadi malam yang paling mulia. Ini dalam surah Al-Qadar dengan surah Ad-Dukhan. Ada Allah sebut yang turun Al-Quran pada malam Al-Qadar. Al-Quran tu apa? Al-Quran tu adalah kitab yang menjadi panduan kita, orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim, itulah dia kitab yang diturunkan, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk, menjadi panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat puasa, kalau kita pernah baca surah Al-Baqarah ayat 183, Allah kata puasa ni disyariatkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang
bertakwa. Puasa ni syariat kepada kita supaya kita jadi orang yang bertakwa. Dalam ayat kedua Allah kata Al-Quran tu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Soalan yang kita nak masuk tajuk hari ni lah. Kenapa hujung Ramadan lebih apa? Lebih ditekankan berbanding awal Ramadan. Di dalam Islam, kebanyakan amalan Allah SWT tengok di hujung. Di dalam Islam, kebanyakan amalan Allah SWT tengok di hujung. Ada hadis Nabi SAW sebut jelas macam tu. Nabi kata, setiap amalan dikira berdasarkan hujung dia, penamat dia, akhiran dia. Contohlah, kalau kita tengah berpuasa, pagi kita puasa, pukul 10 pagi puasa, 11 pagi puasa, 12 tengah hari puasa, pukul 1 puasa, pukul 2 puasa, pukul 3 puasa, pukul 4 kita batal. Lapar-lapar kita batal kan? Kira tak puasa hari tu? Tak kira lah. Walaupun kita puasa lama tak? Lama kan? Daripada pukul 5 pagi, 6 pagi tu kita puasa, tapi semuanya tak kira. Sebab apa? Sebab awal puasa, akhir tak puasa. Kalau orang tu dia lahir sebagai orang tak Islam, dia lahir tak Islam, dia hidup semua sampai kahwin semua tak Islam langsung, sampai umur dia 60 tahun, tiba-tiba dia dengar azan, dia dapat hidayah, dia pun pergi jumpa dengan imam masjid tu, kata, how do I become a Muslim? Itu imam tu kata, you just bear witness that there is no God except Allah ataupun but Allah. Lepas tu dia pun okey lah, dia pun masuk Islam. Lepas tu dia meninggal esok tu, dia jadi ahli syurga ke tak? Jadi ahli syurga walaupun sepanjang hayat dia tak Islam pun. Terbalik pula, kalau orang tu sepanjang hayat dia Islam, kalau hujung hayat dia tu dia murtad, terus tak diterima semua amalan. Jadi amalan kita banyak dikira berdasarkan hujung. Sebab itulah bulan Ramadan Allah SWT letakkan fadilat dia di hujung. Sebab kalau ikut kita punya semangat manusia, memang awal-awal dia semangat macam orang lari kan, orang lari. Kalau kita buat maraton ke apa kan, awal-awal tu adalah orang pecut 2-3 orang kan. Tapi yang menang adalah orang yang boleh konsisten sampai habis. Bukannya orang yang bukan yang awal-awal tu pecut, bukan. Tapi orang yang konsisten, yang terus je kan, walaupun dia tak pecut di awal dia. Sebab itulah dalam mana-mana lumba pun, perlumbaan, biasanya di penghujung tu bila dah nampak garisan penamat, dia kata jangan seronok lagi. Dah nampak garisan penamat, jangan seronok lagi. Sebab apa? Sebab belum tamat lagi. Kita banyaklah kalau kita cari kat YouTube tu, memang banyak video orang dekat-dekat nak sampai garisan penamat tu, dia dah seronok kan, dah sorak-sorak, dia kena potong dekat, dia kena pintas dekat ujung-ujung. Sebab apa? Sebab dia terlalu awal. Celebrate too early. Jangan terlalu awal sangat. Sebab apa? Sebab belum habis lagi. Sebab itulah kita sekarang ni kan tak sempat lagi nak kata dekat dengan akhir Ramadan pun, taklah dekat sangat pun, ada lagi baki 10 hari. Tapi lagu raya dah pasang manjang kan. Lagu raya memang pasang daripada 1 Ramadan saya pasang itu. Lagu raya dah pasang, SOP balik kampung dah keluar. Awal betul. Tiket dah habis, tiket dah 1,000 harga kan. Satu tiket kapal terbang 1,000. Itulah nak kata Allah SWT tengok di hujung. Di hujung Ramadan ada satu malam yang sebenarnya mula turun Al-Quran tu. Cuma malam tu dirahsiakan. Bila malam tu? Kenapa dia dirahsiakan? Supaya kita usaha cari. Dalam hadis ni, riwayat Imam Bukhari dan Muslim ni, barang siapa yang mendirikan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, diampunkan dosanya yang telah lalu. Malam Al-Qadar tu apa? Lailatul Qadar lah. Sebab Lailah tu maksudnya malam. Kita malam Lailatul Qadar. Jadi 2 kali malam kan. Jadi malam Al-Qadar, siapa yang dirikan malam tu? Siapa yang mendirikan malam tu dengan penuh keimanan dan pengharapan, diampunkan dosanya yang telah lalu. Siapa pernah dengar hadis sebelum masuk bulan Ramadan itu, ada satu hadis tu Nabi kata, celakalah bagi orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar balik daripada bulan Ramadan tu tak diampunkan dosa dia. Celaka tu kena celaka dengan Nabi. Kalau kita cakap celaka memang nampak orang tak Islamik lah, ataupun orang yang bukan ustaz lah cakap celaka-celaka ni, biasa bukan ustaz. Tapi ini disebutkan oleh siapa? Oleh Nabi sendiri. Nabi kata celakalah orang yang masuk bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, tak diampunkan dosa dia. Macam mana dapat dosa diampunkan ni? Antaranya inilah, kita mendirikan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, diampunkan dosanya yang telah lalu. Soalan dia, bila malam Al-Qadar ni, Lailatul Qadar ni bila? Awalnya Nabi nak bagi tahu Lailatul Qadar ni bila. Tapi para sahabat
ada yang bermimpi ada yang mimpi nampak. Dia kata yang pertama dia kata saya mimpi 21. Dia mimpi kan. Yang kedua pula mimpi 23, dia kata mimpi 25. Masing-masing mimpi dia kata. Akhirnya dia orang duduk bincang-bincang lah dalam masjid, bising masjid bincang, mana ada mimpi aku betul lah. Lalu rumah Nabi ni dia bersambung dengan masjid. Rumah Nabi dengan masjid ni sebelah-sebelah aje, sambung. Macam kalau kita sekarang ni macam bilik Bilal lah. Kalau dekat masjid tu ada bilik Bilal yang diazan tu kan. Macam tu je rumah Nabi dia bersambung dengan masjid. Jadi Nabi dengar orang bising, Nabi keluar-keluar, dia kata, sebenarnya aku nak bagi tahu, tapi disebabkan ada orang bising-bising dalam masjid ni, Allah telah melupakannya. Jadi sebenarnya Nabi nak bagi tahu bila malam Qadar tu. Tapi disebabkan orang bising-bising dalam masjid tu, Allah telah melupakan bila sebenarnya tarikh Lailatul Qadar tu. Tapi Nabi sambung lagi, Nabi kata, carilah ia di 10 malam terakhir, di malam-malam yang ganjil. Itulah asal-usul hadis tu. Siapa yang Syekh kata, kenapa kita fokus malam ganjil? Sebab Nabi kata, carilah di 10 malam akhir, terutamanya di malam-malam ganjil. Bila sebut terutamanya maksudnya apa? Boleh jadi juga malam yang genap, cuma dia sangkaan kuat, kebarangkalian kuat dia malam-malam yang ganjil. Malam ganjil tu apa? 21 malam ni 21, ataupun 23 hari bulan, ataupun 25 hari bulan, ataupun 27 hari bulan, ataupun 29 hari bulan. 29 hari bulan itulah yang paling mencabar sekali, sebab 29 itulah kita nak balik kampung, 29 tu kita nak buat persiapan terakhir kan. Sedangkan hadis ni kata, siapa yang mendirikan malam tu, maksudnya dia bangun solat ke, dia malam tu dia tarawih tak berhenti ke, ataupun dia baca Quran tak berhenti ke, itulah dia akan diampunkan dosa dia yang telah lalu. Paling mencabar lah. Yang penting malam-malam yang ganjil. Daripada Aisyah, macam mana perbuatan Rasulullah? Rasulullah sendiri dia buat macam mana? Pada bulan Ramadan, pada 10 akhir. Ini Aisyah radhiyallahu anha sebut. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Apa maksud sentiasa beriktikaf? Perkataan sentiasa maksudnya sepanjang Aisyah kahwin dengan Rasulullah. Aisyah kahwin dengan Rasulullah ni selepas daripada berhijrah ke Madinah. Dia dah kahwin dengan Rasulullah. Semenjak Aisyah kahwin dengan Rasulullah tu, setiap 10 akhir Ramadan Rasulullah akan iktikaf dekat masjid. Itu maksud sentiasa. Yang kedua pula, maksud beriktikaf tu apa? Iktikaf ni maksudnya bukan yang kita masuk masjid niat iktikaf, nawaitu iktikaf, bukan tu. Iktikaf yang Rasulullah buat ni apa? Dia akan masuk ke masjid dan dia tak keluar dah langsung sampailah ke malam raya. Malam raya baru keluar. Masuk ke masjid, padahal rumah Rasulullah ni bersambung dengan masjid. Pintu rumah Rasulullah dengan pintu masjid ni satu pintu lah masuk. Buka-buka pintu rumah Nabi tu terus masuk dalam masjid. Tapi Rasulullah SAW tak balik pun ke rumah dia, hatta walaupun nak mandi. Nak buang air dia keluarlah kan, sebab tak boleh buang air dalam masjid. Tapi nak mandi, sebab zaman dulu tak ada kapet, masjid tak ada kapet, masjid dulu tanah je. Rasulullah nak mandi, dia tanya kepada Aisyah, dia kata, boleh tak ambilkan air, satu baldi buat masuk dalam masjid, lepas tu mintakan tuala. Lepas tu Aisyah kata, saya kan tengah cuti, tengah haid. Tengah haid. Kalau kita fikir macam, betul juga kan, perempuan haid tak boleh masuk masjid, jadi tak apalah, Nabi keluar kejap lah ambil air. Tak, Nabi tak keluar langsung. Nabi kata, tak apa, haid tu bukan kat tangan. Nabi cakap macam tu. Nabi cakap tak apa, haid tu bukan dekat tangan. Maksudnya darah haid tu tak duduk di tangan, hulur je tangan tu masuk ke dalam masjid. Nak kata Nabi punyalah tak keluar daripada masjid. Berapa lama? 10 hari lah. Daripada 21 ni, malam ni, mula daripada asar ni Nabi masuk je maghrib, dah duduk dalam masjid. Nabi buat macam kemah sikit dalam masjid tu. Dekat Nabi ni imam, jadi dia bolehlah dekat tempat imam tu, mihrab Nabi tu. Sebelah mihrab tu, sebelah tempat imam tu, dia buat kemah sikit, dia duduk dalam tu lah. Dia tak keluar-keluar dah selama 10 hari. Sampailah ke malam raya. Pada tahun terakhirnya, hadis ni kan, pada tahun terakhir tu maksudnya, tahun Nabi SAW nak meninggal dunia tu, dia beriktikaf 20 akhir. Bukan 10. 20, maksudnya start daripada malam yang ke-11. Malam yang ke-11 tu dah masuk, buat macam tu lah, duduk dalam kemah, lepas tu tak keluar dah sampailah ke malam raya. Selepas kematian dia, sebab maksudnya selepas Rasulullah SAW meninggal dunia, isteri dia pula meneruskan perbuatan iktikaf tu. Maksudnya isteri Rasulullah pun sama. Dia masuk dalam masjid, dia akan buat kemah. Setiap seorang isteri tu buat satu kemah, duduk dalam masjid, tak keluar-keluar dah sampailah ke malam raya. Inilah amalan Rasulullah setiap tahun tu, maksud sentiasa tu, setiap tahun di 10 akhir Ramadan. Beratlah kalau kita ni, kalau di Malaysia ni tak ada sangat budaya bagi cuti 10 akhir ni. Kalau di negara-negara Arab biasa, universiti ke ataupun tempat kerja ke biasa, dia orang akan bagi cuti 10 akhir Ramadan. Tapi cuti raya pendek dah. Cuti raya sehari je.
Sebab orang Arab, ni saya bagi tahu lah, orang Arab ni raya puasa ni kecil je. Raya yang besar bagi dia raya haji. Raya korban. Kalau kita raya puasa ni raya besar kan. Raya haji tu biasa-biasa je. Tapi kalau dalam budaya Arab, raya puasa ni sehari je. Esok tu dah balik asal lah. Esok tu dah balik asal, kedai buka macam biasa lah. Tapi kalau raya korban tu sampai 2 minggu kedai tak buka, kita jenuh kita nak cari kedai kan. Jadi orang Arab ni biasalah kedai-kedai ataupun syarikat-syarikat universiti dia akan bagi cuti 10 hari tu sebab apa? Sebab ramai orang akan duduk kat masjid terus. Bukan dia malam-malam je pergi iktikaf, bukan malam-malam pergi tahajud tu, tak. Itu setiap malam Rasulullah buat. Itu setiap malam Rasulullah bangun qiyam tu. Ini duduk terus dalam masjid ni hanya ada dalam bulan Ramadan di 10 akhir saja. Itulah amalan dia, iktikaf. Bahkan setengah-setengah ulama dia kata iktikaf ni sebenarnya hanya ada di 10 hari Ramadan saja. Ada setengah ulama cakap macam tu. Kalau kita mazhab Syafi'i dan juga majoriti ulama lah, dia kata iktikaf ni boleh bila-bila pun. Kita masuk hari ni, contohnya hari ni Jumaat kan, kita masuk dah ada dah niat iktikaf tu dekat dinding depan tu, kita pun bacalah niat tu, mudah-mudahan kita dapat pahala iktikaf kan. Tapi bagi setengah-setengah ulama, guru kepada Imam Syafi'i sendiri, Imam Malik, mazhab Maliki, dia kata tak boleh. Iktikaf ni hanya ada 10 hari tu je. Maksudnya kalau kita masuk, keluar dah tak jadi dah lah. Dia hanya ada 10 tu je. Sebab apa? Sebab dalam hayat Nabi tak pernah iktikaf selain daripada yang ni je. Nabi tak pernah iktikaf selain daripada 10 akhir Ramadan. Tapi tak apalah, macam mana macam mana pun, hukum akan iktikaf ni, kalau ada soalan saya ceritalah, tapi kalau tak ada, tak apa, kita teruskan. Yang kedua, apa amalan yang kita boleh buat di penghujung Ramadan ni? Sebab dalam surah Al-Qadar ni, inna anzalnahu fi lailatul qadr, Allah kata malam Al-Qadar, Lailatul Qadar ni lebih baik dari 1000 bulan. Dalam hadis ni, hadis riwayat Bukhari ni, Imam Al-Bukhari cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang paling pemurah. Pemurah ni maksudnya dia suka sedekah. Manusia yang suka bersedekah. Terutamanya pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah ni memang suka sedekah. Tapi Rasulullah akan jadi lagi pemurah dalam bulan Ramadan. Waktu bila? Waktu malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi. Kenapa Jibril jumpa dengan Nabi dalam bulan Ramadan? Kenapa Jibril jumpa dengan Nabi pada bulan Ramadan? Jawapan dia, Jibril jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali bulan Ramadan untuk mengulang bacaan Quran dia. Dia akan ulang bacaan. Macam kita bulan Ramadan, ramai dalam kalangan kita ni, kita baca seorang-seorang. Tapi itu bukan sunnah dia. Sunnah dia adalah jumpa dengan orang yang kita belajar dulu. Ataupun tak kira lah kalau orang tu bukan kita belajar dulu, orang yang pakar ataupun mahir sikit dalam Quran ni, dalam bulan Ramadan kita pergi cek balik. Betul tak kita punya, setiap tahun Rasulullah buat dengan Jibril ni setiap tahun. Walaupun Rasulullah tu mulut dia fasih lah cakap bahasa Arab. Dengan lidah Rasulullah ni, lidah yang Allah bagi kurnia ni, memang baca Quran sedap kan. Tapi Rasulullah tetap setiap tahun, setiap dalam bulan Ramadan akan jumpa dengan Jibril untuk baca Quran. Itu yang dipanggil tadarus. Tadarus ni bukan baca seorang sikit, bukan. Tadarus ni maksudnya kita baca kepada orang dan orang tu betulkan ataupun kita betulkan dia. Itu maksud tadarus. Bukannya saling baca membaca. Itu bukan. Itu tilawah lah. Saling baca ni tilawah macam biasa. Okey. Tapi apa yang kita dapat daripada hadis ni? Kalau kita punya bacaan Quran selama ni tak memberi kesan kepada perangai kita yang kedekut, maksudnya bacaan Quran tu ada something wrong. Sebab Rasulullah bila dia baca Quran dengan Jibril terutamanya, dia jadi semakin pemurah. Maksudnya ada kesan. Bacaan Quran tu ada kesan kepada perangai dia, kepada habit dia. Kalau habit kita, contohlah habit kita sekarang ni pemarah lah, contoh pemarah. Sikit-sikit panas baran kan, sikit-sikit ngamuk, sikit-sikit marah, sikit-sikit tengking, sikit-sikit hawa kuat. Datang bulan Ramadan, baca Quran khatam 2 kali ataupun 3 kali, tapi perangai sama je. Maksudnya ada something wrong dekat baca Quran. Sebab bacaan Quran tu tak memberi langsung kesan kepada habit dia, kepada perangai dia. Dalam hadis ni, Aisyah kata Rasulullah ni memang dah paling pemurah dah. Dia jadi lagi pemurah bila baca Quran dengan Jibril. Kalau kita di akhir Ramadan ni nak masuk malam Al-Qadar kan, kita boleh ambil peluang untuk kita sedekah dalam setiap malam, setiap bulan Ramadan ni. Kalau katakanlah malam tu kena kepada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, kalau kena Lailatul Qadar malam tu, kita telah bersedekah lebih daripada 1000 bulan. Padahal kita tak mampu nak sedekah setiap hari 1000 bulan. 1000 bulan ni lebih kurang 83 tahunan. 83 tahun ni mungkin Tun M je lah yang sempat dah Lailatul Qadar kan. Kalau kita tak Lailatul Qadar lagi, umur kita baru
Macam saya baru 15, muda kan. Jadi tak sempat lah nak Lailatul Qadar, tak sempat nak 83 tahun. Tapi kalau kita bersedekah pada malam tu, katalah kita sedekah RM1, maksudnya umpama 83 satu malam RM1 kan. Kalau kita sedekah RM1 je malam tu, maksudnya kita sedekah seolah-olah macam 83 darab dengan 12 darab dengan 1000. Sebab RM1 kan. 83 darab dengan 12, 83 tahun darab dengan 12 bulan, darab dengan 30, bukan darab dengan 10. Darab dengan 30 sebab sebulan ada 30 hari. Sebulan ada 30 hari. Kita sedekah 1000 darab dengan 1000 bukan 1000, 83 darab dengan 12 darab dengan 30 hari. Dapatlah berapa banyak kan? Berapa banyak kita sedekah, padahal sedekah RM1 je. Cubalah kita ambil sunnah Nabi yang suka bersedekah dalam bulan Ramadan ni, kita cuba buat di setiap 10 hari ni, setiap hari. Kalau kita ada duit, contohlah saya ni ada duit RM10 je. Inilah dia saya mampu sedekah. Kita bahagikan RM10 tu, kita sedekah setiap hari RM1 supaya kita terkena lah. Sebab kita tak tahu mana satu 10 hari ni malam Al-Qadar tu tak tahu, Lailatul Qadar ni tak tahu bila. Kita letak lah RM1. Kalau kena satu hari tu, dapatlah 1000 bulan punya RM1. Tapi kalau kita ada banyak duit, janganlah RM1 je sehari kan, rugi lah kan. Kalau ada banyak duit, kita letaklah lebih sikit, RM2 ke, RM2.20 ke kan. Ikut RM2.20. Sekarang RM2.3 ke apa kan. Pergi ikut tak pernah keluar dapat RM2, mesti lebih sikit, mesti dapat RM4 paling-paling kan. Macam itulah. Ini yang kedua, amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, ini ditanya oleh Aisyah, tanya kepada Rasulullah SAW, apa yang perlu dilakukan andai kata berjumpa dengan malam Al-Qadar? Macam mana? Kalau kita malam tu kita rasa macam ni malam Lailatul Qadar ke? Macam mana? Sebenarnya malam Lailatul Qadar ni ada tanda ke? Lailatul Qadar ni sebenarnya ada tanda tak? Sebenarnya dia tak ada tanda walaupun orang Melayu dulu suka cerita lah, pokok tumbang lah, kubah jatuh lah, macam-macam. Sebenarnya dia tak ada tanda yang khusus lah. Itu semua pengalaman masing-masing. Masing-masing ada pengalaman masing-masing. Tapi Aisyah tanya kepada Rasulullah, kalau katakan dia jumpalah dengan Lailatul Qadar tu, apa nak buat malam tu? Rasulullah pun ajarkan doa. Tapi sayangnya doa ni kita baca setiap hari dah. Apa doa tu? Ya Allah, sesungguhnya Engkau maaf, bukan pengampun. Itu menarik dia. Engkau maha pemaaf, amat sukakan kemaafan, maka maafkanlah kami. Dalam bahasa Arab dia apa doa? Dalam bahasa Arab dia sebenarnya kita dah selalu dengar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebenarnya doa ni diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah kalau Aisyah berjumpa dengan malam Al-Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf, sukakan kemaafan, maka maafkanlah kami. Soalan, kenapa maaf? Kenapa tak ampun? Kenapa maaf? Kenapa tak ampun? Soalan. Ada beza ke ampun dan maaf? Dalam bahasa Malaysia ni macam sama je kan? Ampun dan maaf dipinta kan di pagi hari raya. Tapi dalam bahasa Arab dia ada beza. Ampun dengan maaf ni ada beza. Ampun dalam bahasa Arab dia disebut ghafar. Macam kita selalu doa lah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Rabbighfir. Tu ighfir tu maksudnya ampun. Maaf lah dalam bahasa Arab apa? Afu ataupun maaf. Maaf tu memang asal bahasa Arab. Kata maaf tu memang asal bahasa Arab. Jarang bahasa Malaysia yang ada AA. Tu cuba cari dalam bahasa Malaysia ada tak? Bahasa Melayu asal lah. Dalam bahasa Melayu asal ada tak? Huruf A dengan A sebelah-sebelah. Jarang ada Jarang ada. Kecuali imbuhan lah. Imbuhan memang ada lah. Tapi kalau bukan imbuhan, maaf macam tu, jarang ada. Ni menunjukkan dia bahasa import. Dia datang daripada bahasa Arab. Maaf ni apa dalam bahasa Arab? Kalau ampun dalam bahasa Arab, ghafar. Maaf dalam bahasa Arab, maaf lah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bila sebut ampun, ni seni bahasa, gaya bahasa ataupun apa dia panggil? Gaya bahasa lah. Seni bahasa Arab. Bila disebut ampun ni maksudnya dosa tu ada. Dosa tu still ada. Cuma Allah tak balas. Dosa tu still ada lagi. Cuma Allah tak balas. Dia seolah-olah macam lantai ni kotor. Kita pun beli kapet, tutup je. Tutup je lantai ni. Contoh lantai ni dah bercala. Lepas tu tiles dia tak sama, tak sekata. Kita pun beli kapet je lah, tutup. Cover saja. Jadi dalam bahasa Arab, ghafara tu sebenarnya maksud dia memang cover. Bukan dia padam pun, dosa tu masih ada. Cuma Allah tak tengok lah. Allah tak tengok dosa tu. Itu yang kita selalu minta. Sepanjang tahun kita memang minta tu. Dalam doa, duduk antara dua sujud tu, Rabbighfirli warhamni. Kan ada Rabbighfirli, maksudnya ya Allah ampunkan aku. Tu ampun.
Maaf lah macam mana? Maaf ni padam terus. Sebab kita ni ada malaikat catat amalan kita ni. Malaikat catat kiri kanan ni ada malaikat kan. Malaikat tu dia ada malaikat tu dia buat apa? Dia akan catat lah macam buka Teams sambil buat kerja lain. Malaikat catat, malaikat ni kerja dia catat je. Dia tak judge, dia catat je apa yang kita tengah buat. Dia tak judge, yang judge ni Allah. Tapi malaikat dia catat lah, dia catat kita buat apa kan. Ceritanya, kalau kita minta maaf dengan Allah, Allah akan padam. Tu maksud maaf. Maaf tu padam, dipadam. Maksudnya dekat buku tu kosong lah, clear. Jadi sepanjang tahun doa kita kebanyakannya kita minta ampun. Tapi dalam bulan Ramadan, Aisyah tanya, kalau jumpa dengan malam Al-Qadar nak minta apa? Rasul kata mintalah maaf. Bukan minta ampun tapi minta maaf. Sebab tu kita nanti hari raya nanti kan, kita minta maaf dengan mak ayah lah, minta maaf dengan kawan-kawan lah, dengan jiran-jiran. Tak tahulah maaf tu betul tak ikut bahasa tu. Sebab maaf ni kalau ikut bahasa Arab maksudnya padam terus, lupakan, tak ada dah. Tak ada dalam memori dah. Macam kita kata, mak dulu saya masa kecil saya pernah marah mak. Minta maaf ya. Betul-betul tak apa, mak maafkan. Tapi ingat, mak ingat je kan. Mak ingat je macam, yang masa 3x5 tu masa nak beli motor tak dapat tu mak ingat, dia ingat. Dia tak maaf tu, kalau dia ingat dia tak maaf. Tapi kalau lupa, macam, bila? Tak ingat ada tak perasan itu baru dipanggil maaf. Susahlah sikit, maaf ni lagi susah daripada ampun. Sebab ampun ni boleh senang nak buat, terutamanya kalau kita tak mampu nak balas, biasa orang ampunkan je. Contoh, kita punya majikan kan, dia buat benda-benda zalim kat kita, kita kata tak apalah, aku berhenti kerja je lah, tak apa, aku ampunkan dia sebab hari akhirat nanti malas nak suruh dia merangkak jumpa aku, tak apalah, aku ampunkan je lah dia. Tapi dalam hati ada lagi dalam hati ada lagi, cuma kita tak nak report, tak nak balas, tak nak apa, tak kisah, biar kat dia. Tapi dalam bulan Ramadan, inilah dia doa dia, apa bahasa Arab tadi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kadang-kadang orang tambah karim, tapi sebenarnya tak ada perkataan karim dia yang asalnya tak adalah perkataan karim tu, dia afu macam tu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa khusus yang Nabi ajar waktu malam Al-Qadar. Bila kita tak khususkan, bukan salah tak salah kita doa bila-bila pun tak apa doa ni, cuma dia tak nampak dia punya special lah. Sebenarnya doa ni special. Special. Malam Al-Qadar tu Nabi ajar kepada Aisyah untuk doa pada malam tu je. Okay, seterusnya yang keempat, solat qiyam. Solat qiyam. Solat qiyamul lail. Ada orang tanya kepada Aisyah juga. Aisyah ni isteri Nabi, selalu orang tanya dia lah. Sebab Nabi biasanya qiyamul lail, solat malam ni, solat tahajud ni kat rumah. Jadi orang tanya kepada isteri lah, Rasulullah solat qiyam macam mana? Jawapan Aisyah, dia kata Rasulullah punya bilangan qiyam dia bulan Ramadan sama je dengan bulan yang lain, sama je. Maksudnya kalau bulan lain dia semayang 8 rakaat, bulan Ramadan pun dia semayang 8. Bulan lain dia semayang 13, bulan Ramadan pun semayang 13. Sama je. Tak ada beza. Cuma apa? Jangan ditanya tentang kualiti dan panjangnya solat Nabi tu. Kalau kita ni semayang 8, kita target nak habis pukul 9 ataupun 9 suku, 9.30. Sedangkan Rasulullah di solat 8 kadang-kadang sampai ke subuh. Dia punya panjang tu. Daripada lepas isyak tu sampai ke subuh. Punya panjang bacaan setiap satu rakaat. Bukan satu buku surat satu rakaat, kadang-kadang satu juzuk satu rakaat. Panjangnya solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita di 10 akhir Ramadan ni kita tak boleh nak buat solat yang panjang-panjang pun tak apa. Yang penting jangan tinggalkan langsung walaupun 2 rakaat. Jangan tinggalkan langsung sebab rugi. Kalau kata satu malam tu sama seperti ataupun lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya kita kalau kita solat 2 rakaat saja macam dah 2 rakaat darab dengan 1000 bulan lah. 1000 bulan darab dengan 30 hari. Jadi 30,000 hari. Maksudnya 30,000 hari kita dah solat 2 rakaat. Banyak tu. Ni yang terakhir. Yang asal tadi, iaitu bulan Ramadan adalah bulan dimulakan turunnya Al-Quran. Jibril alaihissalam memang datang setiap malam berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat apa tadi? Dia bertadarus Al-Quran. Jadi kita dalam akhir-akhir ni, sebagai pencerita akhir ni lah, sebab kita memang baca Quran setiap tahun, sepanjang tahun. Dalam bulan Ramadan ni apa? Bukan baca, dia tadarus. Tadarus ni maksudnya kita cek bacaan kita dengan orang yang lebih mahir. Kadang-kadang kita baca daripada kecil ni, kita belajar, contoh belajar dulu masa kecil belajar Muqaddam. Lepas dah habis Muqaddam tu, makan pulut kuning, kira dah Sa'ad Al-Ghamidi tu lah. Kita kira berangan lah kan. Setiap kali baca je, dengung sorang-sorang kan. Sengau. Kita ingat kita Imam Mekah. Orang yang dengar semua sakit gigi dengar terus.
Ya Allah, siapalah cikgu dia kan. Sebab apa? Sebab kita tak ada perasaan nak setiap kali Ramadan tu nak cek balik kita punya bacaan dengan orang lain, yang dinamakan sebagai tadarus. Jadi tadarus ni, kita cek balik bacaan kita. Kalau kata 10 akhir ni kita tadarus, kena dengan Lailatul Qadar, seolah-olah macam kita tadarus sepanjang 30,000 hari. Banyak tu. Fadilat Al-Quran ni sebenarnya dalam bulan yang biasa pun dia ada fadilat dia. Kita baca satu huruf dapat 10 pahala. Satu huruf je dapat 10 pahala kan. Macam huruf alif, lam, mim tu kan. Alif 10, lam 10, mim 10. Tapi dalam bulan Ramadan Allah gandakan lagi dengan 10. Maksudnya daripada 10 jadi 100. Dalam bulan Ramadan satu huruf jadi 100 pahala. Kalau kena lagi dengan Lailatul Qadar jadi 30,000 hari. Sebenarnya bukan 1000 bulan. Allah kata lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya lagi banyak lah kan. Kalau kena dengan malam tu Lailatul Qadar, lagilah jadi, tadi dah 100 lah satu huruf. Kita bukan baca satu huruf kan. Kalau baca Qul Huwallahu Ahad je dah banyak huruf dah. Kalau baca surah Al-Fatihah saja dah 700 huruf lebih dah. Bila kita baca Al-Quran, setiap huruf tu dah digandakan sampai 100 ke 70,000. Tak tahu, banyak sangat kan satu huruf. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW kata, ini cerita pasal tadarus. Orang yang baik baca Quran, orang yang baca Quran memang cekap, memang fasih, lancar semua ni, kedudukan dia adalah sama seperti malaikat-malaikat yang membawa wahyu. Macam malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang bawa wahyu lah. Tapi orang yang baca Quran dalam keadaan merangkak-rangkak, dia nak kena mengeja. Macam ni bagi atas, ni bagi bawah, dia nak kena mengeja kan. Dia akan dapat 2 pahala. Itu dah hadis lain. Maksudnya, kalau kita dalam bulan Ramadan, kita tadarus dengan, sebab kita dah lama tak tadarus, kita dah lama tak betulkan bacaan dengan ustaz. Tiba-tiba kita jumpa dengan ustaz atau ustazah ni. Ustaz tu kata, sebenarnya semua baca awak daripada mula habis tu salah banyak lah. Awak kena baca sesulur balik, betul kan? Macam bismillah tu tak dengar bunyi bis. Dengar bunyi se je. Bismillah, bismillah, dia tu. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dia bismillah. Bis tu mana? B tu tak ada. B hilang, dah lama dah. Sepanjang 10 tahun solat, 30 tahun solat ni, B tak ada. Macam mana tu? Lepas tu, daripada bismillah dah kena dah. Jadi, dalam hadis Nabi kata apa? Orang yang baca Quran, dia merangkak-rangkak mengeja ni dapat 2 pahala. Jadi tadi dah dapat 10 dah. Darab dengan 10 bulan Ramadan. Darab dengan 1000 bulan. Sekarang ni 10 darab dengan 2 dulu, baru darab dengan 10 lagi, darab dengan 1000. Lagilah banyak pahala membetulkan bacaan Quran ni dalam malam-malam Al-Qadar. Jadi itulah dia antara benda-benda yang kita boleh buat di penghujung Ramadan ni. Yang paling penting adalah kita nak keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan dosa yang telah diampunkan. Semua benda lain semua tak penting sebenarnya. Kalau kita dapat, contohlah Allah kata siapa yang baca surah apa, contohlah kita kata siapa yang baca ayat ni boleh Al-Waqi'ah, boleh dapat rezeki kan. Rezeki tu sebenarnya tak penting sangat. Sebab apa? Kok mana pun dia akan habis. Rezeki ni kok mana pun akan habis juga kan. Kita gaji 1,000 pun habis, gaji 2,000 pun habis, gaji 10,000 pun habis. Yang tak habis ni kalau kita laburkan. Tapi kalau tak, memang habis juga. Semua pun habis. Orang yang gaji 1,000 akan belanja macam style orang gaji 1,000. Orang yang gaji 2,000 belanja style 2,000. Orang yang gaji 10,000 belanja style 10,000. Sama lah, sama je. Jadi kok mana pun duit ni akan habis. Rezeki ni akan habis. Yang paling penting adalah yang Nabi sebut tadi. Kita nak keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan dosa kita dah diampunkan. Kita ni banyak dosa. Kita ni banyak dosa. Daripada kecil kita mula balik tu, tak ada orang tanggung dah. Jangan berangan. Kita suka berangan, kita tercabut. Budak-budak mak ayah tanggung. Lepas dah kahwin, suami tanggung. Seronok lah kan. Seronok orang lain tanggung. Tak ada konsep tanggung-tanggung. Tak ada orang tanggung dosa orang lain. Dalam Al-Quran Allah kata tidak ada orang menanggung dosa orang lain. Yang ada orang kongsi dosa. Kongsi ni maksudnya apa? Dia darab dosa tu. Contoh macam kita buat satu dosa, kita buat video. Kita buat dosa, kita buat video. Dosa tu kan. Kita dah berdosa dah. Orang yang tonton tu dapat dosa menonton. Kita pun dapat dosa sebab menayangkan dosa tu. Jadi ada darab dosa. Bukannya dia panggil apa? Dia tanggung dosa. Tak ada siapa-siapa tanggung kat sini. Masing-masing yang paling teruk adalah yang mulakan lah. Sebab yang mula tu dia akan didarabkan, dikali lah. Berapa viewer dia ada 10,000 lah. 10,000 lah darab dengan dia punya dosa tu kan. Dia buat dosa sekali je. Tapi sebab dia buat live ke, dia buat ni berganda-ganda. Yang tu ada, konsep tu ada. Tapi konsep tanggung dosa orang lain tak ada. Tak ada orang tanggung dosa orang lain.
La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang dah. Jadi yang paling penting dalam bulan Ramadan ni apa? Kita nak keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa yang dah diampunkan. Sebab tu yang paling penting hadis yang mula-mula tadi. Apa hadis yang mula-mula tadi? Barang siapa yang mendirikan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi mudah-mudahanlah kita pada tahun ni dan juga tahun-tahun yang sebelum ni lah kita dah dapat, ataupun selepas kita dah dapat bulan Ramadan ni, kita diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini semua dosa-dosa dengan Allah lah. Dosa-dosa yang dengan manusia kok mana pun tetap kena minta halal lah. Kena minta halal. Kalau kita dah curi duit orang ke, scam ke apa kan, kok mana pun kena bayar balik. Dia tak boleh macam, oh saya dah malam Qadar malam tadi, kita tak payah bayar hutang tu. Tak boleh macam tu. Banyak cantik. Dia dosa-dosa dengan Allah bolehlah diampunkan yang telah lalu. Okay, mudah-mudahan kita dapat. Sebenarnya peluang untuk jumpa dengan malam Qadar ni bukan semua orang dapat. Sebab nyawa kita ni tak tahu bila diambil. Semalam kalau tanya kepada Dr. Saiful, Dr. Saya kenal. Saya ada seorang kenalan saya tu, semalam baru dia meninggal. Semalam meninggal tepat pukul 12:01 pagi. 12:01 pagi semalam. Bukan yang malam tadi, semalam punya malam. Semalam saya pergi solat jenazah dia lah dekat Ampang. Nak kata dekat tak dengan 10 hari? Dekat sangat lah. Kira baki lagi 10 hari je. Siapa ingat dulu menantu Datuk Seri Zahid Hamidi kan? Dekat-dekat nak Ramadan dah. Dia pergi cek gigi, cabut gigi. Tak tahu apa benda, dia tercabut gigi salah ke apa. Biasa gigi ni bahaya. Meninggal. Nak kata dekat sangat. Jadi kita pun tak tahu. Mungkin saya lepas daripada habis kuliah ni kan, keluar-keluar tu meninggal. Di Malaysia ni ketinggian paling tinggi, kematian paling tinggi adalah di jalan raya. Balik-balik ni bawa motor, sebab naik motor tak mampu beli kereta. Naik motor dia langgar, tu meninggal. Jadi kita tak sempat jumpa dengan malam Al-Qadar. Jadi kita tak tahu. Sebab tu yang paling penting adalah diampunkan dosa. Bukan benda-benda lain tu. Benda-benda lain tu semua sampingan ataupun bonus. Yang paling penting adalah dosa kita telah diampunkan. Jadi mudah-mudahan kita semua diampunkan dan diterima amalan-amalan kita yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan ni. Saya rasa cukuplah sampai sini. Kalau ada soalan daripada penonton ke, daripada live ke, daripada mana-mana pun, daripada pengurusi majlis ke, bolehlah insya-Allah. Satu soalan ke dua soalan je insya-Allah. Jazakumullah khair. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada pengurusi majlis. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zainal Abidin bin Abdul Rahim atas kesudiannya untuk menyampaikan ceramah sebentar tadi. Diharapkan kita semua dapat menerima input untuk diterapkan dalam diri masing-masing. Jadi sekarang kita ada sesi Q&A. Jadi saya buka kepada sesiapa yang dekat mana-mana platform yang dekat sini ataupun dekat live untuk bertanyakan kepada Ustaz. Boleh kemukakan sekarang soalan. Kalau yang ada dekat tim boleh chat je. Boleh chat kita dekat sini. Saya akan bacakan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Saya dalam online. Jadi, is there any question? No. Belum. Belum sampai itu. Just curious, masa ada Ustaz cerita dalam masa iktikaf tu kan, Nabi Muhammad SAW buat kemah kan. Isi-isi pun buat kemah. Kenapa dia buat kemah? Yang sebenarnya buat kemah tu nak bagi tak nampak orang lain. Sebab Nabi dia cuba sedaya upaya tak berinteraksi dengan orang. Orang kan suka tengok Nabi tanya soalan. Jadi di 10 akhir tu tak ada lah. Tak ada fatwa ke, tanya soalan fiqah ke, saya semayang tak sah, tak ada. Dan isteri Nabi pun tirulah. Dia terutamanya orang perempuan. Zaman Rasulullah dulu masjid ni dia tak ada langsir macam kita sekarang ni. Dia macam UAE juga, tapi UAE dah ada kayu tu kan. Kalau zaman Rasulullah ni macam masjid wilayah contoh kan. Masjid wilayah dia tak ada langsir tu. Perempuan dengan lelaki tak ada langsir. Sebab tu lepas habis solat, Rasulullah dia akan pusing belakang. Lepas habis bagi salam je, Assalamualaikum. Rasulullah akan pusing belakang. Dia akan tengok muslimat bangun dulu, keluar terus. Lepas habis solat tu, muslimat akan bangun, keluar, barulah Rasulullah bangun. Lepas tu baru sahabat lain bangun sebab dia nampak Rasulullah dah bangun. Menunjukkan kata tak adalah dia orang macam tunggu dulu baca-baca doa sama-sama, tak adalah, dia terus bangun je. Tapi nak kata dulu tak ada langsir. Bila nak itikaf, orang terutamanya muslimat lah, dia akan rasa macam ya juga kan, sebab nak tidur kat masjid kan, buatlah macam kemah sikit. Tapi dia bukan kemah yang kita faham sekarang. Jangan faham macam kemah ni, dia lebih kepada
kain tu ikat dekat tembok sini satu, ikat kat tembok sini satu. Dia jadilah macam apa? Macam zaman dulu punya macam penghadang lah. Zaman dulu kalau ingat lah, zaman dulu pasar malam macam tu je, dia ikat canvas kan. Sekarang semua dah kena pakai kemah daripada majlis bandaran tu. Tapi dulu tak. Dulu orang ikat canvas je. Tak tahu betul saya punya memori ni macam tu lalu kan. Pasal malam dulu macam tu, dia ikat canvas je ujung-ujung. Macam tu lah kemah Nabi, bukannya kemah bersemangat. Macam dia pergi bawa canvas, kemah Bazar badan. kemah bazar ke, ataupun kemah yang beli dekat Decathlon kan. Wah, betul-betul, oi biar betul. Ini dah macam campsite dah ni kan. Tapi memang ada, kalau kita pergi ke negara-negara Arab, memang ada orang Arab dia bawa kemah-kemah yang macam tu. Kemah-kemah yang Decathlon apa benda ni, sebab dia nak guna hadis Nabi itulah. Tapi tujuan dia apa? Tujuan dia memang Nabi nak putuskan hubungan dengan semua orang. Dia memang 10 akhir Ramadan adalah satu-satunya waktu dalam hidup Nabi yang dia tak terima interaksi, tak terima soalan, dia tak sembang dengan orang. Dia bukan style itikaf Malaysia. Style itikaf Malaysia ni ada kuliah, ada tadarus bersama ramai-ramai. Bukan macam tu. Rasulullah punya itikaf ni, habis je Rasulullah jadi imam, terus dia masuk dalam kemah dia. Dia bagi je salam kiri, terus masuk dalam kemah dia. Dia baca Quran seorang-seorang, tapi dia ada Jibril lah, Jibril turun. Kita tak boleh lah nak tunggu Jibril tak datang kan. Kita boleh dah pergi baca dengan kawan ke apa seorang. Tapi bukan untuk sembang-sembang kan, membawang kan. Ataupun duduk buat kemah dalam masjid kan, tapi handphone manjang. Jadi tak hilang lah, interaksi tu tetap ada, tak jadi. Sama macam di dalam masjid ni sebenarnya tak boleh berniaga kan. Kalau di Selangor memang ada piagam masjid tu dia tulis tak boleh berniaga dalam masjid kan. Tapi kita masalahnya, kita walaupun tak berniaga, kita ada Shopee dalam handphone kan. Dalam masjid duk beli kan Shopee. Tak boleh sebenarnya. Nabi pernah mendoakan, ada seorang sahabat tu dia berniaga dalam masjid. Dia jarang datang masjid. Dia tak tahu hukum dia. Dia datang, lepas tu Nabi cakap, semoga Allah tidak menguntungkan kamu. Bahaya doa tu. Maksudnya apa? Kalau kita berniaga dalam masjid, kita dah terkena doa Nabi tu. Jadi samalah. Dia punya tujuan dia nak mengurangkan interaksi sesama manusia. Biarlah kita dengan Allah saja. Tapi kita taklah putus 100%. Kita tetap ada dalam masjid. Cuma kita waktu solat jemaah. Tapi bila dah habis solat jemaah tu, sebab tu tak adalah kata ada Nabi buat kuliah maghrib ke, buat kelas ke, tak ada. Dia memang seorang-seorang je sampailah ke malam raya. Yang tadi saya cerita ada 10 ni kan, yang Nabi itikaf 20 akhir ni sebab apa? Sebab tahun sebelum tu ni 20 malam. Kalau mula-mula tu 10 malam kan, yang biasanya 10 malam. Ada tahun tu Nabi keluar daripada Madinah untuk pergi Fatuh Mekah, untuk pergi buka kota Mekah. Sebab itulah Nabi ganti. Dia ganti ke tahun akhir jadi 20 malam. Sebab tahun tu tak itikaf. Nak kata Nabi ni tak pernah tak itikaf lah. Sampai dia qada lah, kita qada balik itikaf dia tahun lepas, bawa carry forward ke tahun depan. Jadi tahun depan jadi 20 malam. Lagi lama lah, 20 malam duduk je dalam kemah tu kan. Tak sembang. Tapi dekat negara Arab benda ni bukan benda jarang berlaku lah. Dekat Malaysia mungkin jarang lah ada orang duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Tapi sebenarnya dekat negara Arab biasa je, ramai je orang dekat masjid tu tak keluar-keluar daripada masjid daripada mula sampailah ke akhir Ramadan. Bawa lah baju sikit. Kalau dalam Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata bawa baju yang lusuh-lusuh je, tak payah bawa baju cantik-cantik sangat, sebab kita nak tunjuk kita humble di depan Allah, merendah diri di depan Allah. Kalau kita pakai smart, lawa, kemas, handsome tu macam tak ada apa, macam raya. Tapi kalau ini memang pakai humble, dia kata pakai humble je, pakai baju yang biasa-biasa je, biar nampak humble je depan Allah selama 10 malam. Itulah wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Okey, yang kat sini ada lagi soalan ataupun yang dekat dalam live sekarang boleh type dekat chat box. Saya akan bacakan soalan, insya-Allah. Kita akan ambil peluang ni lah masa kita bersama dengan ustaz ni. Kalau ada yang tak jelas ke, apa yang kita belum tahu ke. Okey lah, sementara menunggu soalan tu saya nak bagi satu soalan lah dekat ustaz. Okey ustaz. Takcik orang sebelah untuk ni, macam orang cakap, biasa kalau saya lah sebelum saya dengar ceramah ni, kalau sebelum ni kalau malam Lailatul Qadar tu orang cakap nampak macam kita dapat tengok dia macam petanda kan, macam ustaz cakap ada pokok tumbang apa semua. Jadi itu memang
tak betul lah sama sekali. Dia yang sebenarnya malam Al-Qadar ni adalah dipanggil kemuliaan dia tu adalah kemuliaan rohani, bukan kemuliaan fizikal. Dia bukan physically ada nampak malam tu macam mana. Dia tak ada, dia kemuliaan tu kemuliaan rohani. Tapi ada setengah-setengah orang Allah bagi dia kelebihan ataupun Allah bagi dia peluang lah nampak kesan daripada malam tu, dia nampak kesan. Cuma dia punya kesan tu tak samalah setiap orang dengan orang. Maksudnya vary lah. Boleh jadi orang yang dulu pernah sekali tu dia nampak pokok tu sujud ke apa benda kan. Itu pengalaman dia seorang je. Tapi sebab dia cerita ke orang menyebabkan semua orang ingat itulah dia petanda dia. Yang sebenarnya tak ada. Yang Nabi cerita, tanda ni hanya kita akan sedar. Satu je, hadis yang sahih satu je pasal malam Al-Qadar ni. Tanda ni akan sedar esok dah habis dah. Lepas dah habis malam tu, dah masuk waktu subuh, lepas solat subuh tu, Nabi kata matahari tu dia akan naik, dia akan terbit dalam keadaan dia tak terik sangat, dan pagi tu tak hujan, tak ribut. Itu je lah. Maksudnya kita hanya akan sedar bila dah habis. Tapi itu pun dia masih subjektif, sebab nyaman tak terik ni subjektif. Ada orang kata macam saya memang silau. Saya silau kok mana terik kan. Still dia tetap subjektif juga. Maksudnya kalau ada orang dia nampak macam tu pun, dia kata contohlah malam ni dia itikaf. Esok-esok subuh tu dia keluar-keluar tengok, tak hujan, tak ribut, terbit matahari esok nyaman, lepas tu tak terik. Lepas tu dia cerita kat member, dia kata aku dah dapat dah Lailatul Qadar malam tadi, tak payah itikaf dah. Sebab confident. Tak boleh macam tu sebab dia tetap subjektif. Tak terik ni subjektif. Dia tak sama antara orang dengan orang lain. Mungkin ada orang kata aku tengok terik je kan. Aku check siap suhu je. Tengok tinggi ni. Jadi conclusionnya dia depends pada orang lah. Betul. Dia berbeza antara orang dengan orang. Jadi ada setengah ulama dia dapat tanda macam ni, dia pun ceritalah. Yang jadi masalahnya bila ulama-ulama cerita dalam kitab-kitab dia orang, kita ingat itu adalah dia punya guideline. Bukan guideline. Itu sebenarnya pengalaman saja. Cerita pengalaman saja. Okey. Okey. Ada soalan lagi? Masalah apa? Ya. Okey. Tak. Dia bukan hadis yang tu. Itu adalah seorang sahabat Nabi, dia bersumpah, dia kata wallahi aku bersumpah dengan nama Allah memang malam Lailatul Qadar ni 27 bulan. Macam tu. Sama macam saya cakap tadi, dia adalah pengalaman dia. Maksudnya pada tahun dia, pada waktu dia, sebab malam Al-Qadar ni mengikut para ulama dia boleh bertukar lah. Setahun ni 27, tahun depan 25, tahun lepas 21, dia boleh tukar. Pada tahun masa sahabat tu hidup, dia cerita dia dapat pengalaman tu masa 27. Dia dapat tanda yang Nabi cerita tu masa 27 dan dia bersumpah kepada orang lain, dia kata aku bersumpah 27. Tapi memang ramailah ulama dan juga orang awam yang pegang dengan kata-kata dia sebab dia sahabat Nabi. Bila dia sahabat Nabi, jadi ramailah orang follow dia kan. Saya pernah sembang juga dengan orang Arab, dia kata saya pilih 27. Tapi bukan, saya cakap kat dia, bukankah Nabi cakap 10 akhir, lepas tu yang hadis yang sahih tadi saya sebut tu lah, 10 akhir, lepas tu malam-malam ganjil kan. Kata tak apa, sebab saya dah jumpa dengan Ramadan ni seumur hidup saya daripada umur 15, sekarang saya dah umur 30 lebih, mesti ada kena satu. Dia kata every year saya fokus 27 je. Kalau dia berpindah pun mesti ada kena satu. Dia kata banyak tahun dah. Dia dah banyak tahun dah dia buat 27. Maksudnya every year dia pilih 27. Dia kata mesti ada kena satu. Ikut suka kau lah. Maksudnya jadi memang akan tarikh dia tu ganjil. Betul. Yang mengikut para ulama sebenarnya tarikh tu ganjil dan dia berpindah-pindah. Dia bertukar-tukar. Dia bertukar-tukar setiap tahun. Wallahu a'lam. Tapi memang adalah yang sahabat tu bersumpah ada, yang sahabat lain bersumpah hari lain pun ada. Tapi yang famous ni yang tu lah, 27 hari bulan. Selain daripada tu dia orang gunakan dalil-dalil lain. Dia guna dalil lain. Contohnya macam dia kata kalau ini satu contoh lah, dia kata kalau kita kira, ini saya bagi contoh lah, bukan kata betul ke tak betul cara dia guna tu. Dia baca surah Inna Anzalna tu, dia kira perkataan. Dia kata Inna 1, Anzalna 2, Fi 3, Lailati 4, Qad 5. Dia kira-kira semua surah tu 30. Surah tu 30. Ada 30 perkataan. Lepas tu dia kata perkataan yang ke-27, perkataan yang 27 dalam surah tu ialah Hiya tu maksudnya dia. Dia tu refer tu malam Al-Qadar. Jadi dia kata itulah dia. Tapi saya kata tapi ini bukan hujah, ni sekat main kira-kira kan. Kalau macam tu saya nak kira surah Fatihah pula. Kenapa kira surah tu? Kenapa tak kira surah lain? Tapi apa-apa pun itu antara benda-benda yang diperselisihi oleh ulama lah. Sebenarnya itu mungkin secara kebetulan. Mungkin. Dia sebab Quran ni dia kata
tak ada benda yang kebetulan. Dia kata Allah Ta'ala memang menjadikan macam tu. Apa-apa pun benda ni memang jadi benda yang unik lah, kita kata. Oh, dia duduk nombor 27. Memang duduk dalam nombor 27. Perkataan dia tu, dia. Allah kata, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kan penutup dia macam tu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah ia hinggalah ke terbit matahari. Sejahteralah ia sehingga terbitnya matahari. Ia tu refer tu Lailatul Qadar. Jadi dia kata Lailatul Qadar tu lah yang ke-27. Tapi apa-apa pun saya kata tak ada pun dia sebut macam, kiralah perkataan di dalam surah ini tak sebut pun. Adakah Allah kata kira perkataan dalam surah ini? Tak ada. Cuma tu unik lah, tu kata unik. Benda yang unik ni kita terima ialah sebagai satu pendapat. Ada juga pendapat-pendapat yang lain. Okey. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Tak ada. Okey, jadi sekiranya tak ada soalan lagi, maka berakanlah program kita pada hari ini. Akhir sekali, saya mohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan program ini. Yang baiknya datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Oleh itu saya akhiri majlis ini dengan tasbih kifarah surah.